Drama politik Malaysia mula memuncak ketika Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertarung dengan wabak COVID-19. Tanggal 24 Februari tahun 2020, Tun Mahathir mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri yang ketujuh. Sekaligus terbubarlah kabinet dan kerajaan yang diterajui oleh Parti Pakatan Harapan yang berusia tidak sampai 22 bulan. Tindakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu yang didalangi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden keluar daripada Pakatan Harapan bersama 11 ahli parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat yang diketuai oleh Datuk Seri Azmin Ali menyebabkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Parti Pakatan Harapan sebagai kerajaan kehilangan majoriti mudah untuk memerintah. Tidak dapat dinafikan bahawa drama politik ini berlatar belakangkan tempoh masa penularan COVID-19. Bagaimanapun, titik permulaannya mungkin bermula lebih awal daripada tempoh masa ini. Ujian awal. Cabaran yang dihadapi oleh Tun Mahathir amat berbeza dengan pengalaman lepasnya sebagai Perdana Menteri antara tahun 1981 sehingga 2003. Dalam Kerajaan Barisan Nasional yang beliau terajui antara tahun 1981 sehingga 2003, UMNO adalah parti dominan. Kedudukan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri ketujuh sememangnya tidak sekukuh kedudukannya sebagai Perdana Menteri yang keempat. Selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ketujuh, beliau perlu mengambil kira pelbagai isu dan perkara asas untuk membentuk kabinet yang mantap dan boleh diyakini. Kesukaran yang dihadapi oleh Tun Mahathir tergambar melalui tempoh masa yang agak lama diambil untuk memilih sepenuhnya barisan kabinet. Dalam aspek ekonomi dan keuangan, Tun Mahathir mengambil langkah segera untuk mengenal pasti tindakan dan keputusan penting yang perlu dibuat bagi menyusun semula ekonomi dan memulihkan kemampuan keuangan negara yang terkesan akibat kemerosotan ekonomi dunia setelah urus takbir dan skandal 1MDB. 2 hari selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau membentuk Majlis Penasihat Kerajaan untuk menasihati kerajaan tentang hal ehwal ekonomi dan keuangan bagi ketika proses peralihan kuasa. Pada 12 Mei 2018, 5 pakar terkemuka dilantik mengisi jawatan dalam majlis tersebut. Majlis Penasihat Kerajaan juga diharapkan dapat membantu kerajaan membentuk dasar dan program bagi mencapai dan menunaikan janji 100 hari Pakatan Harapan. Tempoh masa pelantikan Majlis Penasihat Kerajaan adalah 100 hari sahaja. Menjelang 100 hari pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, Tun Mahathir mengambil tanggungjawab untuk memaklumkan kepada rakyat sejauh mana janji 100 hari dapat ditunaikan. Dalam sidang akhbar yang diadakan selepas 1 hari pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, Tun Mahathir membentangkan pencapaian kesemua janji tersebut. Daripada pembentangan tersebut dimaklumkan bahawa tidak kesemuanya dapat dilaksanakan. Daripada 10 janji 100 hari, hanya 2 janji yang dapat dipenuhi sepenuhnya. Bibit-bibit perpecahan. Sementara itu, di pihak Pakatan Harapan bukan sahaja masalah menunaikan janji 100 hari yang menjadi isu besar yang menghantui mereka. Bibit-bibit perpecahan mula bertunas dan menunjukkan kemungkinan akan membesar dan seterusnya menjejaskan kerjasama yang telah dibina sejak 2 tahun sebelum PRU ke-14. Bermula dengan tindakan Tun Mahathir memilih 3 menteri kanan daripada parti DAP Bersatu dan Amanah yang didakwa tidak dibincangkan dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan dan tidak dimaklumkan kepada pemimpin PKR, sehinggalah kepada isu-isu lain yang berkaitan seperti isu pelarian kuasa Perdana Menteri. Dari satu sudut pandangan yang lain, Tun Mahathir dilihat seolah-olah tidak begitu mengambil berat terhadap isu-isu yang boleh dianggap menjejaskan perpaduan dalam kalangan ahli komponen Pakatan Harapan. Lebih jauh daripada itu, penganalisis politik daripada parti pembangkang khususnya UMNO melihat bahawa Tun Mahathir sebenarnya sedang menjalankan usaha permainan politik di sebalik tabir. Menurut Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, ahli Majlis Tertinggi UMNO, Tun Mahathir sebenarnya merasakan kedudukannya terancam disebabkan parti beliau Bersatu hanya mempunyai 13 kerusi parlimen berbanding PKR 47 dan DAP 42 kerusi. Dr. Puat mengesyaki bahawa Tun Mahathir sedang dalam rangka game plan ataupun rancangan permainan untuk memecah belahkan parti UMNO dan PKR daripada dalam. Sama ada benar atau tidak andaian dan analisis Dr. Muhammad Puat ini, hanya Tun Mahathir dapat menjawabnya. Menjelang akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019, terdapat kecenderungan ahli Parlimen UMNO mengumumkan keluar parti dan menyertai Parti Bersatu. Usaha menarik kemasukan pemimpin UMNO, terutamanya dalam kalangan ahli Parlimen, ke dalam Parti Bersatu mendapat kritikan daripada beberapa orang pemimpin PKR dan DAP, khususnya Naib Presiden PKR Rafizi Ramli. Sebahagian penganalisis politik melihat bahawa tindakan Tun Mahathir dan Parti Bersatu menerima kemasukan ahli Parlimen UMNO ini adalah satu tindakan yang wajar, demokratik dan selaras dengan strategi politik untuk memperkukuhkan Parti Bersatu. Persoalan sama ada tindakan ini akan mengukuhkan Pakatan Harapan atau tidak, itu perlu dibahaskan oleh para pemimpin mereka sendiri.
Ketika isu kemasukan beramai-ramai ahli Parlimen UMNO ke dalam Parti Bersatu, pemimpin Parti Pembangkang mula melihat bibit-bibit pecahan yang semakin melebar dalam Pakatan Harapan. Luka membarah. Krisis dalaman Pakatan Harapan selepas 6 bulan memerintah sering dirujuk kepada tindakan Tun Mahathir dan Parti Bersatu secara berseorangan ataupun unilateral cuba mengukuhkan kedudukan mereka dengan menerima kemasukan ahli Parlimen UMNO ke dalam parti. Kebanyakan pemerhati dan penganalisis politik bagaimanapun berpandangan bahawa krisis dalaman Pakatan Harapan juga mempunyai berkaitan rapat dengan krisis dalaman parti PKR. Malah menurut mereka, krisis ini lebih serius berbanding isu-isu lain. Menurut aktivis politik Hishamuddin Rais, sejak kemenangan dalam PRU ke-14, PKR masih belum bersedia untuk melangkah menjadi parti paling dominan dalam Pakatan Harapan. Walaupun parti ini paling banyak memenangi kerusi parlimen, iaitu 47 berbanding DAP 42, Bersatu 13 dan Amanah 11. Selepas pembebasannya daripada penjara pada bulan Jun 2018, Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan langkah untuk merealisasikan perjanjian yang dipersetujui oleh pemimpin Pakatan Harapan bagi membolehkan beliau mengambil alih kepimpinan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8. Gambaran awal menunjukkan bahawa beliau bakal melalui laluan sukar penuh berduri. Walaupun akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya kembali memimpin PKR, beberapa insiden sebelum dan selepas pemilihan kepimpinan PKR bagi sesi 2018 dan 2021 menunjukkan bahawa parti ini sedang menuju ke arah perpecahan. Telah mula wujud dua kamp di dalam parti, iaitu kamp penyokong Datuk Seri Anwar dan juga kamp penyokong Datuk Seri Azmin. Tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Rafizi Ramli ke jawatan naib Presiden PKR selepas tewas dalam pertandingan timbalan Presiden dikritik oleh Datuk Seri Azmin Ali. Krisis dalam PKR memberi kesan besar kepada gabungan Pakatan Harapan, khususnya melibatkan gerakan menghalang proses peralihan kuasa daripada Tun Mahathir kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Azmin Ali bukan sahaja tidak menyokong pelantikan Rafizi sebagai naib Presiden PKR, bahkan menunjukkan kecenderungan untuk tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Mahathir. Krisis dalam Pakatan Harapan ini bukan sahaja menjadi bahan berita sensasi di dada akhbar, bahkan menjadi resepi kepada Parti Pembangkang untuk melemahkan mereka dalam pilihan raya kecil pada awal tahun 2009. Wawasan 2020 drama peralihan kuasa. Perbezaan pendapat yang sangat jelas wujud antara penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam PKR dan DAP dengan pemimpin Parti Bersatu dan penyokong Datuk Seri Azmin Ali berkaitan isu peralihan kuasa daripada Tun Mahathir kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemerhati dan penganalisis politik tidak dapat memahami dengan jelas kenapa penyokong setia Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mendesak Tun Mahathir untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada beliau. Sejelasnya, Tun Mahathir tidak mempunyai kuasa untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana punca kuasa pelantikan terletak di tangannya yang di-Pertuan Agong. Tun Mahathir mungkin boleh mempermudahkan proses peralihan kuasa dengan menentukan tarikh dan akhirnya menyerahkan surat peletakan jawatan. Mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 21 Februari akhirnya memutamatkan proses peralihan kuasa Perdana Menteri. Dalam jeda akhbar selepas mesyuarat, Tun Mahathir mengumumkan bahawa Majlis Presiden Pakatan Harapan menyerahkan kepada beliau sama ada melepaskan jawatan atau tidak. Kata Tun Mahathir, "Saya telah katakan bahawa peralihan kuasa berlaku selepas APEC. Tiada masa, tiada tarikh, tiada apa pun yang ditetapkan. Terpulang pada saya untuk melepaskan atau tidak. Itulah kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Alhamdulillah, akhirnya saya rasa bangga. Semuanya diserah kepada saya. Apa saya kata, mereka akan turut. Saya gembira. Alhamdulillah, akhirnya mereka meletakkan kepercayaan kepada saya." Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya terpaksa akur dengan keputusan yang dibuat dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Tun Mahathir untuk membuat keputusan melepaskan jawatan selepas persidangan APEC pada bulan November 2020, sekalipun tidak ada tarikh atau tempoh yang tertentu. Pertemuan Sheraton. Pengumuman keputusan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan oleh Tun Mahathir dijangka akan meredakan sedikit ketegangan politik ketika itu. Inilah harapan sebahagian besar rakyat Malaysia yang masih dihantui oleh kemungkinan berlaku gelombang kedua penularan wabak COVID-19. Malangnya harapan ini tidak kesampaian. Sebaliknya, suasana bertukar menjadi lebih tegang dan mencemaskan. Pada hari Ahad 23 Februari 2020, beberapa perjumpaan dan mesyuarat antara pemimpin parti politik dan ahli parlimen masing-masing berlangsung di pelbagai lokasi di ibu negara. Sekurang-kurangnya 5 perjumpaan dan mesyuarat dilaporkan diadakan pada hari tersebut. Tumpuan utama media pada 23 Februari ini adalah perjumpaan kem Datuk Seri Azmin Ali di Hotel Sheraton Petaling Jaya kerana ia melibatkan hampir kesemua pemimpin utama Parti Pembangkang bersama Datuk Seri Azmin Ali dan penyokongnya serta Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa orang pemimpin Parti Bersatu.
Pada malamnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan tentang wujudnya pengkhianatan dalam Pakatan Harapan melibatkan Parti Bersatu dan beberapa orang pemimpin PKR. Pengkhianatan ini menurut beliau bertujuan menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Beliau dimaklumkan bahawa wakil kumpulan yang berkumpul di Hotel Sheraton telah bertemu yang di-Pertuan Agong pada petang. Bagaimanapun, beliau tidak dapat memastikan apakah bentuk kerajaan baru yang dirancang oleh kumpulan ini. Tun Mahathir meletakkan jawatan. Perjumpaan Kem Azmin bersama pemimpin pembangkang pada 23 Februari 2020 dikenali ramai sebagai langkah Sheraton. Kejutan terbesar yang terhasil daripada langkah Sheraton ini adalah pengumuman bersejarah Tun Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-7 pada 24 Februari tahun 2020. Untuk meneroka lebih lanjut peristiwa langkah Sheraton ini, tuan-tuan dan puan-puan, dijemput merujuk kepada bab 10 buku saya. Pastinya maklumat yang terdapat dalam buku ini dapat diperluaskan dengan membuat rujukan dan sumber-sumber lain yang berkaitan. Selamat meneroka.